berdengar insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Sama-sama kita meningkatkan rasa ikhlas kita dan perasaan kita untuk berubudiah kepada Allah semata-mata, dan perasaan untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah. Maknanya kita nak mendapatkan mardatillah. Inilah dia perkara yang paling penting. Kita kena sentiasa memperbaharui niat kita, memperbaharui iman kita, meningkatkan iman kita. Dan insya-Allah sebagai permulaan, sama-sama kita memulakan dengan kita membaca syahadah, kalimah syahadah, untuk kita sama-sama membina satu perasaan terikat dengan Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan sambung apa yang kita bincang semalam, sekitar tajuk di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup di bawah naungan perlindungan Allah. Jadi kita telah pun berbincang semalam bagaimana Allah SWT telah menggambarkan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, bagaimana bantuan Allah akan datang. Bantuan Allah akan datang, tentera Allah akan turun kepada mereka yang merasai Allah bersama mereka. Mereka merasai Allah bersama dengan dia. Ini kita bincanglah semalam tajuknya, dan kita akan sambung sikit tentang perkara ini. Dan kita akan bermula dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang merupakan salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang merupakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Dia kata apa? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fa'as'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai' qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai' qad katabahu Allah 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Hadis ini penting sangat untuk kita menggambarkan kehidupan kita, terutamanya di akhir zaman ini, yang mana kita hari ini orang beriman akan berhadapan dengan
ancaman-ancaman, paksaan-paksaan, pemulauan, seorang-seorang duduk seorang-seorang. Kita mungkin akan diboikot, mungkin akan ditekan, mungkin akan dipaksa, mungkin akan dibuat macam-macam orang beriman. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatnya kepada pak saudaranya sendirilah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ihfazillah yahfazuka. Kamu jagalah, peliharalah Allah. Maksud pelihara Allah ni bukanlah kita nak jaga Allah kan. Maknanya kamu peliharalah perintah Allah. Yang pertama sekali, ihfazillah yahfazuka. Kamu peliharalah perintah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Maknanya apa yang Allah perintah, jaga semua, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu peliharalah perintah Allah, maka Allah akan selalu dekat dengan kamu. Jadi bila kita beriman pada Allah, kita berzikir pada Allah, kita semayang, puasa, kita jauhkan maksiat dan mungkar, Allah akan dekat dengan kita. Pelihara, bila kita memelihara akan hak Allah tadi, maka Allah akan dekat dengan kita. Iza sa'alta, apabila kamu mahu meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah dengan Allah. Jadi apabila kamu meminta sesuatu, minta dengan Allah, jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, wa izas ta'anta fasta'in billah, maka bila kamu nak minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya kan seluruh kaum, seluruh manusia bersepakat untuk menolong kamu, maka mereka tidak akan dapat menolong kamu kecuali jika Allah memang menetapkan demikian. Terhimpun satu dunia berkumpul, seluruh kaum berkumpul untuk nak menolong kita. Kita silap, kita salah, kita kurang, kita tak makan, tak ada apa, semua orang nak tolong, tapi mereka tidak akan dapat menolong kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dan jika bersepakat pula seluruh manusia, seluruh kaum, jin ke manusia ke, semua bersepakat untuk mencelakakan kamu, untuk menyakiti kamu, untuk nak membuat binasa pada kamu, satu dunia bersepakat nak menghancurkan kamu. Macam sekarang ni globalis. Globalis ni maknanya pihak antarabangsa, yang ada juga dia punya orang-orangnya di peringkat lokalis yang ada sekarang. Mereka berpakat nak menghancurkan kamu, nak mencelakakan kamu, bagi virus lah, bagi biological weapon lah, bagi diserang dengan chemical weapon dan sebagainya. Maka mereka tidak akan dapat mencelakakan kamu, mereka tak akan dapat membinasakan kamu kecuali jika Allah memang telah menetapkan seperti itu, kecuali Allah izin. Kecuali Allah izin, maka takdir telah ditetapkan dan buku catatan telah diangkat. Jadi hadis ini sebenarnya adalah hadis yang menjadikan semua orang beriman ni gembira. Semua orang beriman ni tenang, walaupun dia berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan di akhir zaman. Mudah berhadapan dengan ujian demi ujian. Mula-mula virus, pandemik, lepas tu chemical pula, vaksin, lepas tu adanya climate pula, perubahan cuaca. Lepas tu ada pula ujian-ujian dari sudut 5G pula. Lepas tu ada pula ujian dari sudut dikontrol ekonomi kita pula, cyber dipanggil apa? Dipanggil digital currency. Lepas tu ada pula macam-macam. Mereka akan menghancurkan kita, sampai nak makan pun tak ada, nak minum pun tak ada. Ekonomi pun dia kontrol semua sekali, satu demi satu. Jadi apa Allah sebut kat sini? Kalau kamu nak minta pertolongan, mintalah dengan Allah, dan Allah akan sentiasa memberikan pertolongan kepada kamu. Allah kata apa? Rasul kata apa sini? Sekiranya satu dunia bersepakat untuk merosak, menghancurkan kamu, tak akan dapat kecuali Allah yang mengizinkan. Satu dunia berpakat nak tolong kamu, tak akan dapat melainkan Allah mengizinkan. Jadi apa rahsia dia?
Apa rahsia orang beriman yang dia tak takut dah? Kerana dia ada Allah tadi. Rahsianya ialah dia memelihara Allah. Maksud memelihara Allah di sini ialah dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazuka. Kamu peliharalah perintah-perintah Allah. Kamu peliharalah, taatlah segala apa yang Allah perintah, maka Allah akan pelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tajahaka. Ataupun tujahaka. Kamu peliharalah perintah Allah, maka Allah akan dekat dengan kamu. Maka bila kamu minta tolong, minta kepada Allah. Bila kamu meminta sesuatu, minta kepada Allah. Maka di sinilah menurut Imam Ibn Rajab radhiyallahu rahimallah dikata, maka maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, jagalah Allah maka dia akan menjaga kamu, ialah maknanya kita memelihara seluruh hukum, hak-hak, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya maksud menjaga di sini, pelihara di sini ialah maksudnya kita menjaga seluruh perintah Allah. Jadi Allah suruh apa kita buat, Allah suruh larang apa kita tinggalkan. Jadi bila kita melaksanakan itu, apa yang Allah gariskan, maka di situlah Allah menggambarkan melalui Rasulullah SAW, Allah akan jaga kita. Jadi Allah akan jaga kita, maka di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Apabila kita memelihara perintah Allah, Allah pelihara kita. Dalam satu ayat Allah yang lain, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala solat kamu. Maksudnya Allah suruh kita jaga solat, pelihara solat, dan peliharalah solatul wusta. Berdirilah kerana Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Maksudnya Allah memerintahkan kita supaya kita menjadi orang yang mengikuti apa yang diperintahkan dia. Maka dalam surah Al-Ma'arij ayat 34, Allah akan melihara orang-orang yang memelihara solat. Siapa yang jaga solat, Allah akan jaga dia. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW gambarkan kepada kita, kita nak kena jaga perintah Allah. Bukan saja solat, tetapi sampai ke peringkat taharah. Taharah ni apa? Menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Dan kunci kepada solat itu adalah suci. Jadi sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafiz 'ala al-wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang menjaga wuduk itu, air sembahyang itu, illa mukmin, melainkan dia orang beriman. Jadi Nabi gambarkan menjaga wuduk ni adalah sebahagian daripada menjaga solat. Jadi kalau kita berwuduk, batal wuduk, ambil sembahyang, batal lagi ambil sembahyang. Dan kita lihat batalnya wuduk ini, taharahnya ini, hadas kecil ini digambarkan hanya Allah yang tahu. Orang mana tahu? Tapi kita pergi ambil sembahyang, kita perbaharui wuduk kita tadi, maka di sinilah dikata kita memelihara keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah di sini kita nak lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita di akhir zaman inilah. Kalau kita kata hari ini, kalau ada Nabi lah bersama kita, macam mana nak pelihara diri kita daripada Dajjal, macam mana nak pelihara diri kita daripada tentera Dajjal, perancangan dia, kejahatan dia, macam-macam kejahatan, macam-macam fitnah kita dengar. Malahan telah pun berlaku setengah tempat ditangkap di Palestin, ditangkap, diseksa, dibunuh. Kan sebahagian daripada kita berada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat di Xinjiang contohnya. Jadi bila kita mendengar tentang perkara-perkara yang menakutkan di akhir zaman ini, maka hendaklah kita merasakan rahsia dia ialah kita menjaga perintah Allah. Sebab itulah di dalam tarbiyah Islam, tarbiyah Rasulullah SAW, dia ada satu kaedah dia, iaitu bagaimana kita nak menjaga hati kita. Menjaga hati kita ni daripada kerosakan, iaitu kita menjaga batas-batas syarak. Batas syarak. Apa batas syarak ni? Batas syarak ni ada 5. Sekurang-kurangnya ada 5. Yang pertama, yang wajib.
Yang wajib ni kita kena buat semua. Buat semua yang wajib. Macam mana hati kita nak rasa seronok. Seronok nak buat yang wajib ni. Jangan ada rasa kita kata rasa macam berat apa. Buat yang wajib. Kalau berat pun kita lawan, buat juga. Itu maknanya yang wajib. Hati rasa sayang nak buat, seronok nak buat. Kemudian yang sunat. Yang sunat-sunat maknanya yang wajib ni kalau kita buat Allah sayang kat kita. Kalau kita tak buat Allah murka kat kita. Itu yang wajib. Kalau yang sunat, kalau kita buat kita dapat kecintaan Allah, berlebih-lebihan Allah sayang kat kita. Kemudian kalau kita tidak buat, tidak ada apa-apa masalah. Sebab benda itu sunnah. Tapi kalau kita buat, kita bertambah. Jadi tanda orang yang duduk dalam tarbiyah ni bila berhadapan dengan sunnah ni, dia merasakan dia buat sunnah tu. Kenapa dia buat sunnah? Kenapa dia buat sesuatu yang lebih daripada yang wajib? Kerana rindu pada Allah. Jadi kalau wajib ni sayang ke Allah, sayang. Buat yang sunat sebab dia nak berjumpa dengan Allah, dia rindu dengan Allah. Ini lebih tinggi lagi dah. Dia rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang tu melahirkan kerinduan. Habis sembahyang fardu, dia bangun buat sembahyang sunat. Bangun buat sembahyang sunat. Lepas habis sembahyang sunat, dia baca Quran pula. Lepas baca Quran, dah habis baca Quran, dia berzikir pula. Lepas berzikir habis, dia berfikir pula. Lepas tu dia penat, dia tidur. Tidur pun dalam rangka berzikir dan berfikir. Kenapa dia buat yang sunat-sunat tu? Kenapa yang sunat-sunat dia buat? Sebab dia rindu ke Allah. Rindu nak jumpa Allah. Dia buat yang wajib sebab dia sayang Allah. Allah perintah dia buat. Macam orang yang sayangkan kepada seseorang kan. Tentu dia akan buat. Anak sayang kat mak ayah. Mak ayah cakap, dia ikut cakap mak ayah dia. Sebab dia sayang pada mak ayah dia. Isteri sayang pada suami, ikut cakap suami. Suami sayang pada isteri, ikut cakap isteri. Ini kena ada reserve sikit. Kenapa? Sebab ada hadis lain pula. Apa hadisnya? Hadisnya kan, bagi suami yang mengikut semua isteri nak, semua diikut aja, maka hal tu dia disebut sebagai bacul. Bukan bacul ni, dayus. Dan boleh membawa kepada neraka Allah. Itu bahaya. Bukan sebab isteri itu penyeru neraka, bukan. Tapi kerana isteri ni dia punya emosi lebih lagi. Jadi kadang-kadang emosi itu melebihi akal. Jadi suami kena pandulah. Itu peranan suami yang laki-laki ni. Kena ikut, tapi ikut dengan akal, bukan ikut dengan emosi. Kalau suami pun emosional macam isteri emosional, dua-dua emosional, dua-dua tenggelam. Jadi nak sebut sini, bila kita sayang kepada seseorang, kita akan lakukan apa-apa untuk tanda sayang kita. Dan bila sayang sangat sampai peringkat kita rindu pada dia. Seorang suami, seorang isteri berpisah, mungkin ada kerja. Seorang kat Sarawak, seorang kat Kuala Lumpur. Kenapa? Yang kat Sarawak tu diarahkan pindah ke Sarawak. Kenapa? Tak nak ambil cocok. Tak nak cocok. Pindah Sarawak. Suami dia kat sini. Kuala Lumpur, suami dia kerja sendiri, tak ada cocok-cocok. Nak pindah Sarawak susah. Akhirnya berpisahlah dua tu. Jadi sayang punya hal, rindu. Tiap-tiap hari telefon. Tiap-tiap hari buat tengok WhatsApp apa? Video call. Tiap-tiap hari video call. Rindu. Walaupun sepatutnya taklah macam itu, jumpa biasa je, tapi pasal dah jauh ni jadi macam itu. Jadi begitulah hakikat orang beriman. Dia buat semua yang Allah suruh, yang wajib-wajib dia buat semua kerana sayang pada Allah. Kerana sayang pada Allah, dia buat sayang. Kemudian dia tambah lagi yang sunat-sunat. Sembahyang sunat, baca Quran, zikir, dia buat tambah. Kenapa? Rindu pada Allah. Rindu pada Allah. Dia buat dia rindu pada Allah. Itu yang wajib, yang sunat. Yang harus orang beriman dalam bagaimana hati dia untuk memelihara daripada perkara-perkara yang menunjukkan perintah Allah tadi, macam mana nak jaga tadi. Bila benda yang harus, dia berhati-hati. Apa yang dia berhati-hati? Jangan sampai perkara harus itu merosakkan wajib dia, merosakkan sunat dia, merosakkan ibadah dia. Apa perkara harus? Perkara harus contohnya menghias rumah. Menghias rumah bagi cantik sungguh-sungguh. Lansirnya, dia punya rambutnya apa bersih, bagi semua. Itu harus. Harus. Dia buat bersih rumah apa semua sampai tak semayang. Rosak masa dia sampai tak semayang, sampai tinggal zuhur. Dia betulkan, maklumlah nak raya,
dia betulkan lansir, dia betulkan semua sampai tertinggal pula dia punya sembahyang tertinggal, terlupa. Jangan sampai kita melaksanakan yang harus, merosakkan yang wajib, merosakkan yang sunnah. Itu kena hati-hati. Jadi orang beriman benda yang harus hati-hati. Makan harus. Nak makan apa itu harus. Makan masa bila dia wajib? Masa kita dah nak mati kan. Kena makan, makanlah masa tu dah lapar sangat kena makan. Tapi kalau biasa-biasa ni buat kita okey je, tak ada lapar sangat, tak ada apa sangat, makan harus. Maka pastikan harus berhati-hati bila makan. Jangan sampai tak boleh nak ibadah pula dan sebagainya. Kemudian yang makruh ni apa pula? Makruh ni orang yang berduduk dalam tarbiyah ni nak jaga pelihara ni benda yang makruh, dia akan cakap apa? Dia akan tengok benda ni makruh lah, walaupun dibuat tak dapat dosa, tapi dia tinggalkan dapat pahala, maka dia tinggalkan makruh. Yang makruh ni dia tinggalkan. Kemudian yang akhir sekali haram. Yang haram ni bukan saja dia tinggalkan, dia takut tercebur di dalam perkara yang haram. Bimbang, takut tercebur. Sebab itulah haram ni bukan kata benda yang haram. Jalan-jalan menuju haram pun dia dah jaga dah. Sebab tu kaedah syarak kita apa? Saddun zari'. Kita menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada haram, pada fitnah. Tutup pintu-pintu. Itu kaedah syarak. Sebab apa? Dia bimbang akan termasuk dalam ni. Tutup pintu terus. Tutup pintu terus. Kalau kita katakan nak buat, bila kita buat sesuatu ni melalaikan kita terus tak buat. Contoh jadi begitulah. Kemudian ada juga kaedah syarak kata apa? Al-wasilah ila haram. Jalan yang menuju kepada haram itu pun haram. Jalan yang menuju kepada haram pun haram. Jadi dia pun takut. Dia takut. Maknanya bukan haram lagi, jalan menuju kepada haram. Contohnya apa? Zina. Maka dia kata apa? Allah perintahkan dia, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Menghampiri maknanya jalan nak menuju kepada berzina tadi. Maka dia takut, maka dia jaga mata dia jaga telinga dia jaga lidah dia jaga hati dia jaga semua daripada berzina. Sebab tu kita nak kena tengok balik bila kita memelihara hukum-hukum Allah ni, syariat Allah ini, maka pada ketika itu Allah akan pelihara kita. Yakinlah. Sebab ini bukan yang saya kata ni, ini ayat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah yang akan Allah pelihara pada kita? Allah pelihara kita, yang pertama sekali, Allah akan pelihara maslahah dunia. Allah akan pelihara segala kepentingan dunia kita. Apa kepentingan dunia kita? Contohnya tubuh badan kita, anak kita, keluarga kita, harta kita dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan antara perkara yang Allah akan lindung apabila kita pelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia akan pelihara dari sudut afiyah. Benda yang afiyah. Benda yang afiyah ni seperti kesihatan badan dan kesihatannya. Kekuatan akal dan kekuatannya. Serta perkara-perkara yang lain yang sanggup sampai membawa kepada kekuatan di akhirat, sampai membawa kepada kebahagiaan akhirat. Jadi maknanya Allah pelihara di dunia dan Allah pelihara sesuatu yang di akhirat. Jadi sebab itulah di sini kita lihat, tuan-tuan dan puan, apa pandangan kita tentang perkara yang berlaku sekarang. Contohnya kita kata COVID-19, pandemik kan. Kemudian tak cukup dengan itu, ada pula paksaan-paksaan. Sekarang dah mula nampak dah. Ramai dah telefon saya. Syarikat dia paksa dia ambil. Kemudian yang ini pula paksa yang itu, paksa yang ini, semua dah paksa dah. Jadi nak sebut kat sini, maka kita merasa tertekan. Kita merasa macam satu ancaman kepada kita. Kita seorang-seorang kita rasa macam-macam yang negatif lah. Kalau kita tidak ada Allah, maka kita akan putus asa. Kita akan kecewa. Kita akan rasa tak tenang dalam hidup kita. Maka sebab itulah perkara yang penting pada petang ini, untuk kita faham tentang hadis ini, apabila kita memelihara perintah Allah, jaga takwa kita, jaga hukum syarak yang saya sebut tadi, contoh tadi, maka datanglah ujian-ujian kesusahan. Allah bagi kesusahan pada kita. Allah bagi satu ancaman pada kita dalam bentuk kesusahan-kesusahan tadi, dengan melalui tangan-tangan musuh. Tangan musuh
Kita tak ada musuh dengan orang, tapi orang buat macam-macam kat kita sebab dia memusuh kita. Maka sedarlah, dan apakah yang akan berlaku? Yang berlaku ialah akan datang pertolongan Allah daripada arah yang kita tidak sangka-sangka. Jadi rupa-rupanya ketakutan, paksaan, ancaman, kan, banyak perkara-perkara yang berlaku di depan kita ni, yang pada hari akhir kita kata di zaman akhir zaman ini, banyak musuh datang bawa ancaman ini, datang macam-macam, dengan kemiskinan, dengan makanannya, dengan macam-macam agamanya, kesesatan orang yang sesat, ya. Ulama' WHO. Ni saya petik perkataan kawan-kawan yang hantar mesej kat saya. Dia panggil hari ni ulama' WHO. Ulama' WHO banyak, dia kata gitu. Jadi saya pun nak cakap susah juga sebab kan satu perkara yang agak kritikal lah kan. Tapi sampai peringkat begitulah digambarkan. Jadi apabila kita berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan, maka kan kita satu yang menakjubkan. Yang menakjubkan apa? Bila Allah pelihara kepada kita itu dengan tangan musuh tadi, dengan ancaman musuh tadi, dengan ketakutan yang dibawa oleh musuh tadi, pertolongan Allah datang kepada kita daripada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Pertolongan Allah datang daripada tempat yang tidak sangka-sangka. Maknanya sebab musuh buat macam-macam kat kita tu, sebab musuh ancam kita, paksa kita, kepung kita, boikot kita, macam-macam dia buat, sehingga kita ni hidup dalam keadaan kesusahan di akhir zaman, kan. Rupa-rupanya tangan musuh yang buat macam-macam tu menyebabkan pertolongan Allah datang daripada arah yang kita tak sangka. Tiba-tiba begitu, begini, Allah tolong. Kalau tidak ada ancaman, tidak ada kesusahan, tidak ada fitnah akhir zaman ini, mungkin pada hari ini kita jadi orang biasa je, tak ada apa-apa. Nak berzikir pun malas, nak bangun malam pun malas, nak baca Quran pun malas, kan? Kita pun tak terfikir nak dengar ceramah kuliah. Tapi bila dah ancaman demi ancaman, orang beriman tu dia melihat ancaman, dia tahu apa Nabi kata tadi, kan, berkumpul, berhimpun seluruh manusia dan jin seluruh dunia nak hancurkan aku, nak binasakan aku, nak celakakan aku, maka mereka tidak akan mampu sekiranya Allah tidak izin. Berkumpul seluruh manusia dan jin, berkumpul semua untuk tolong aku, tolong kita ni, tak akan dapat mereka tolong sekiranya Allah tidak izin. Ini pada hadis ni power ni. Maknanya siapa, keadaan mana, keadaan macam mana, dengan siapa, di mana, apa pun berlaku keadaannya, kita sentiasa bergantung kepada Allah. Dan kita dengan Allah tadi tu, kan, kita lihat tangan-tangan musuh tadi, perancangan jahat musuh ni yang dipanggil konspirasi ni, kan, dengan sebab jahat musuh ni, tiba-tiba kita mendapat karamah dan ma'unah, pertolongan dan kemuliaan-kemuliaan yang mencari adat daripada Allah. Nampak tak? Jadi apabila kita faham akan hadis ini, apakah kepercayaan kita masih bergoncang pada Allah? Apakah kita masih lagi bergoncang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini. Jadi kita melihat musuh, kita melihat ancaman dia, kita melihat sesuatu yang berlaku depan kita, ketakutan. Kerana pula hari ini ada orang pula buat cerita macam-macam. Ni kalau tak buat macam ini, mati kita. Kalau kita tak siapkan makanan sekarang, mati kita. Kalau kita tak prepping, mati kita. Dah terlambat. Ustaz bolehlah. Ustaz Nur Azman tu bolehlah. Dia boleh berzikir lah, Quran lah, apa. Dia bolehlah, dia ustaz. Kita ni apa? Orang yang banyak buat dosa. Macam gitu pula keluar dia. Macam gitu pula keluarnya. Seolah-olah Allah SWT tak tahu kita ni bukan ustaz. Saya pun bukan ustaz juga. Seolah orang tak tahu kita ni tak kuat, kita ni banyak dosa. Saya pun banyak dosa juga. Saya pun banyak kelemahan juga. Jadi maknanya bila datang orang beritahu sini, ini World War 3, peperangan dunia ketiga sedang berlaku, lepas ni akan berlaku satu sekian-sekian di Sabah bermula letup-letup sebagainya.
Lepas tu akan berlaku peperangan-peperangan yang lain membawa ke Indonesia. Indonesia tenggelam Indonesia. Maknanya Pulau Jawa tenggelam. Lepas tu ada pula kata akan berlaku nuklear, bom. Bandar-bandar besar di negara Malaysia akan kena bom. Ada askar-askar ada 2 juta askar-askar negara China ni dah ada kat Malaysia ni. Senang tunggu nak tawan negara kita. Maka kita kena jaga buat ni. Kalau kita tak buat sekarang menakutkan. Suatu yang menakutkan. Sehingga kita jadi keluh kesah. Kita jadi tak stabil. Nak semayang pun tak khusyuk. Nak baca Quran pun tak khusyuk. Nak zikir pun jadi takut. Boleh ke Ustaz? Nabi kata kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, boleh hilang lapar hilang. Betul ke baca zikir? Dah jadi kita jadi tak yakin dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak yakin dengan Quran. Kenapa? Sebab ancaman tadi. Paksaan, ketakutan yang disebarkan pada hari ini tanpa berlandaskan kepada akidah. Ini kita sebut akidah ni. Tetapi orang yang memahami akan hakikat bahawa segala-galanya Allah yang maha berkuasa ke atas segala-galanya, maka sudah tentulah tidak bergoncang dia. Kenapa? Sebab Nabi sebut apa? Berkumpul semua orang nak hancurkan kita. Takkan hancur, takkan binasa, melainkan yang Allah izin. Rasa hati rasa macam itu. Berkumpul semua untuk menolong kita, tak akan dapat ditolong melainkan yang Allah izin. Nampak tak? Jadi akhirnya kita rasa tenang bersama Allah. Jadi ketahuilah tuan-tuan, puan-puan, saya menasihati diri saya sendiri pada petang ini, dan saya menasihati diri tuan-tuan, puan-puan, sekiranya ada manfaat. Sesungguhnya tangan-tangan musuh yang mahu membinasakan kita, tangan musuh, perancangan jahat musuh yang mahu membinasakan kita, maka akan menyebabkan datangnya pertolongan Allah daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Kita ingat mati dah kita ni, tiba-tiba Allah selamatkan kita. Kita ingat kebuluh lah kita duduk kat hutan bandar ni, tak boleh kita duduk hutan batu ni. Air mana ada, mana boleh cucuk tanam dekat bandar ni, mana boleh nak cucuk tanam semua ni. Habislah kita tiba-tiba Allah bantu pertolongan yang tidak disangka-sangka. Banyak dalil-dalil Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan makna saja. Surah Al-An'am ayat 59. Tuan-tuan dengar ni Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Pada sisi Allah lah kunci segala yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah. Semua orang tak tahu, Allah sahaja yang tahu kunci ghaib ni. Apa maksud kunci yang ghaib? Kunci yang tidak disangka-sangka, yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Yang mana pertolongan Allah datang pada kita. Dan Dia, itu Allah, mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Apa yang ada kat daratan, apa yang ada kat lautan, semua Allah tahu. Semua, tak ada tertinggal. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui. Allah tahu. Daun gugur pun Allah kira, Allah tahu. Dia bukan tahu setakat daun itu gugur, tak. Allah Maha mengetahui macam mana dia jatuh, dia pusing macam mana, berapa kali somersault dia pusing, berapa kali dia berpusing, kemudian jatuh kat mana, lokasi mana, GPS dia, speed dia, kelajuan jatuh macam mana, semua Allah Maha mengetahui. Allah kata bahawa tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahui. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun, biji benih daripada pokok ataupun daripada daun, daripada buah tu, biji benih ni jatuh ke bawah. Tidak ada sebiji pun biji benih yang jatuh dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semuanya diketahui oleh Allah. Allah dah tulis dah di dalam Lauh Mahfuz.
Allah dah tulis dah. Allah dah tulis dah. Qalam itu dah tulis. Maknanya apa yang berlaku hari ini semua Allah dah tahu. Inilah surah Al-An'am ayat 59. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha hebat Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, bahkan tiada daun yang pokok yang jatuh, melainkan Allah mengetahui apa yang berlaku kepada ini, jatuh di mana, macam mana cara jatuh. Tidak ada sebiji benih pun yang terkeluar, terpancar daripada buahnya tadi itu, melainkan semuanya telah Allah catat dengan jelas di dalam Lauh Mahfuz. Ini kuasa Allah Subhanallah. Orang yang beriman ni, masih lagikah goncang dirinya dengan ujian-ujian depan dia ni? Kita masih bergoncang lagi ke? Masih lagi kita takut ke? Masih lagi kita rasa paksaan-paksaan tu ke? Masih lagi kita melihat dengan kacamata takut kepada makhluk? Sedangkan Allah yang maha hebat tadi mengetahui semua. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, tengok apa Allah gambarkan. Saya baca makna ni. Allah memegang jiwa. Allah memegang jiwa kita, orang, manusia ni. Ketika matinya, jiwa kita ni pun Allah pegang. Bukan hidup mati tak sengaja, semua sengaja. Allah memegang jiwa manusia ketika matinya. Bila dia mati, Allah yang pegang jiwanya. Dan Allah memegang jiwa manusia itu yang belum mati di waktu tidurnya. Waktu tidur Allah pegang jiwanya juga, Allah menguasai. Maka dialah yang tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Bila tidur dan roh dia keluar, nyawa dia keluar, roh dia keluar tadi, maka nak balik tak boleh. Allah tahan, tak bagi balik, tak bagi masuk semula. Kenapa? Sebab dah sampai waktu mati dia. Dan dialah yang melepaskan jiwa yang lain sampai waktunya yang ditetapkan. Jadi bila kita dah tidur, jiwa kita dah keluar, roh kita dah keluar, Allah jugalah yang melepaskan dan Allah yang mengembalikan balik kepada kita. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah sekiranya kamu berfikir. Sekiranya kamu berfikir. Az-Zumar ayat 42. Tidur kita tu pun Allah kontrol. Ada orang tak nak tidur. Tak nak tidur, nak buat tesis, habiskan tesis. Ini orang-orang study lah, kan, UKM ke UAE ke mana ke ikutlah. Anda buat tesis, kan, ataupun cek tesis, buat, tak nak tidur. Tiba-tiba, kan, daripada tesis, buat tesis tu jadi apa? Geografi, peta geografi penuh kat komputer dia. Basah, air basi, tidur. Ada orang nak tidur, tak boleh tidur. Pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, kan, kejap-kejap terlentang, kejap-kejap melangkup, kejap-kejap kanan kiri, kejap-kejap duduk, kejap-kejap baring, kaki atas, kaki bawah. Nak tidur, tak boleh tidur. Kenapa? Insomnia. Sakit, tak boleh tidur. Ada orang nak tidur, tak boleh tidur. Ada orang tak nak tidur, tertidur-tidur. Dengan ceramah tidur ni, macam ni pun ada yang tertidur ni. Tapi Alhamdulillah nampak macam semua segar ni, kan. Petang-petang. Kalau malam taklah tidur, kan. Jadi tidur pun Allah kontrol. Tidur kita tu pun Allah yang berkuasa. Kita tak sedar ke kuasa Allah ni? Allah gambarkan, bila kita dah tidur, nyenyak tidur, berdengkur-dengkur, kan, sampai orang sebelah tak boleh tidur, itu, kan. Orang sebelah pusing sana, pusing, tak boleh tidur sebab dengkuran tadi. Maklumlah, dengkurnya luar biasa, kan. Tiba-tiba rohnya yang keluar nak masuk balik, tak boleh masuk, Allah tahan. Mati dia. Tiba-tiba dengkur senyap. Tak ada dengkur dah. Bang, macam ni? Kenapa ni? Tak ada dengkur dah. Baru dia tahu punya dengkur tu nikmat. Dengkur tu tanda kawan dia masih hidup. Kalau dengkur dah tak ada dah. Jadi tuan-tuan, Allah gambarkan dalam ayat ini, Az-Zumar ayat 42. Dan jiwa kita ni pun Allah kuasa. Allah jaga. Allah pelihara. Allah yang bagi dan Allah yang ambil. Masih takutkah orang beriman kepada musuh yang tak boleh buat apa-apa? Masih takutkah orang beriman dengan fitnah-fitnah yang ada, ujian yang ada? Sedangkan jiwa kita pun Allah yang punya. Daripada ayat ini, Allah menggambarkan kepada kita bahawa jiwa kita keluar setiap malam menuju kepada Rabbnya, subhanallah. Dan kemudian Allah kembalikan bagi mereka yang masih bernyawa, yang masih ada umur lagi,
Bila dia dah mati, Allah tahan. Begitu juga kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 67. Dan tadi Az-Zumar ayat 42. Saya bacakan makna salah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya, yang sepatutnya. Jadi walaupun dah tahu dah Allah ni jaga, Allah ni Tuhan punya, kita punya umur, kita nyawa kita Allah punya, rezeki Allah punya, semua Allah punya, tapi manusia ini tidak mengagungkan ma qadarallah haqq qadri. Mereka tidak mengagungkan sebagaimana yang sepatutnya, padahal seluruh dunia ini seluruhnya dalam genggaman Allah, dalam genggaman Allah. Dan pada hari kiamat, kan, langit akan digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan Allah yang maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi kita nak tengok sini bagaimana keadaan hari ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita nampak susah, kita nampak payah, kita nampak takut, kita nampak pembunuhan, kita nampak Dajjal datang, kita nampak tentera Dajjal, kita nampak nuklear, kita nampak dukhan, kita nampak bencana alam, kita nampak semua kesusahan-kesusahan, penderitaan. Kita tak nampak siapa yang memberi kesusahan-kesusahan, siapa yang mengizinkan kesusahan. Kita tak nampak, kita tak boleh rasa. Sedangkan itulah hakikatnya. Sehingga menyebabkan kita lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada dunia dan kehilangan dunia tadi, daripada kita takut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah, siapakah pemilik kita? Siapakah yang memiliki dunia ini? Maka tidak ada lain Allah Subhanahu wa taala. Tengok contoh tengok Nabi sebut dalam hadis ni, ketika peristiwa Abu Bakar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Madinah hijrah, maka berkatalah Abu Bakar kepada baginda Rasul, Rasul sallam, ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara ila tahta qadamaihi absarana tahta qadamaihi faqala ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma zan bi isnain Allahu salisuha. Apa dia kata? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sekiranya salah seorang daripada orang yang duduk kat depan ni kat Gusur ni, Nabi tengah duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah duduk itu nampak dengan Abu Bakar nampak orang Quraisy dah lalu depan gua ni. Nampak kaki-kaki mereka ni. Sebab gua tu rendah sikit. Nampak kaki-kaki mereka. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah seorang daripada merekanya tu tunduk sikit je, tunduk tengok dalam gua ni, nescaya mereka akan nampak kita. Akan nampak kita, nampak habislah, matilah, gitu kan. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuh. Apa pendapat kamu kalau keadaan kita ni berdua dan Allah lah yang jadi ketiga? Maknanya Abu Bakar nampak kaki, nampak musyrikin yang mencari mereka, nak tangkap, nak bunuh mereka. Dia nampak musuh nak mengancam ancaman, dan nampak dia berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak berdua ni. Oleh kerana ancaman itu nampak hebat, nak bunuh, nak tangkap ni, maka dia bimbang. Kalau tangkap Nabi yang dibimbang, dia bukan bimbang kat dia. Tapi kita, ya Rasulullah, kalau dia tunduk sikit nampak kita ni ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Ya Abu Bakar, bagaimana kalau aku kata pada engkau kita berdua dan Allah ketiga? Allah ada bersama kita. Dan adakah masuk akal Allah yang menjadi orang ketiga? Kita yang ketiga ni akan membiarkan begitu saja musuh nak buat apa-apa? Masuk akal tak? Tentu tak masuk akal. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Maka
perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya nak mendidik pada hati Abu Bakar satu ketetapan Allah. Qada dan qadar Allah apa dia? Yang pertama sekali, bahawa ancaman memang ada. Paksaan memang ada. Dajjal ada, tenteranya ada. Nak menghancurkan umat Islam, memang itu agenda dia. Nak membunuh umat Islam, memang itu dia punya perancangan dia. Tetapi di sebalik ancaman-ancaman tadi, ada Allah bersama kita. Allah yang ketiga, maknanya kita berdua, Allah yang ketiga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, oleh kerana Rasul sangat yakin bahawa Allah pasti menyelamatkan mereka, maka keyakinan itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, sehinggalah keyakinan dia tidak bergoncang. Tidak bergoncang. Andainya dia tunduk sungguh, dan andainya dapat tangkap dan bunuh, itu semua dengan izin Allah. Biiznillah. Andainya dia selamat, biiznillah. Maka tidak ada kegoncangan kepada hati mereka. Maksudnya Rasulullah SAW memang tak goncang dah. Abu Bakar pun bertambah yakin. Keyakinan dan satu perasaan yakin, percaya bahawa Allah SWT yang akan menyelamatkan mereka. Allah akan selamatkan mereka. Ini kita boleh kita bayang tak keadaan. Maknanya apa yang musuh buat kat kita tu melahirkan pertolongan Allah daripada arah yang tidak disangka-sangka. Kan? Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dalam gua Sur. Masuk dalam macam biasa. Ni ada gua ni, memang kita masuk bertempat dalam, masuk dalam gua Sur, duduk dalam tu. Kemudian dalam gua Sur tu, bila dalam gua Sur, tiba-tiba datang merpati, burung merpati, buat sarang di depan gua. Pada masa tu juga dia guna pada apa ni, sarang pasang siap lah kan. Pasang siap dia sarang. Dia buat cepat laju lah. Selalu mungkin ambil masa 2-3 hari dah. Ini dalam masa setengah hari dah siap dah sarang dia. Kemudian duduk situ nak bertelur. Kemudian labah-labah pula buat dia punya kan sarang dia, sangkar tu. Sarang labah-labah dia buat depan pintu. Seolah-olah tak ada orang pernah masuk lalu situ. Kan benda tu menjadi benda yang ajaib. Mana boleh binatang dikontrol oleh kita, tapi binatang buat. Allah dah design dah. Okey, labah-labah di situ Okey, boleh burung merpati di situ Okey. Engkau duduk situ, jangan buat apa-apa. Dia pun buatlah sarang dia, kan. Datang musyrikin tengok, kalau ada mati tak ada orang lalu ni, kan. Ikut logik biasa. Tapi Allah yang pegang kunci yang ghaib. Yang ghaib Allah pegang kunci yang ghaib. Siapa yang arah merpati tu duduk buat situ? Siapa yang arah labah-labah buat sarang di depan gua? Tak ada orang arah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita lihat, apabila seorang beriman kepada Allah, kuat pegangannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin kuat musuhnya mengancam, makin kuat musuhnya memaksa, maka makin banyaklah pertolongan Allah daripada arah yang tidak disangka-sangka. Tak sangka-sangka, siapa sangka begitu kan? Jadi maknanya serangan musuh, Dajjal datang semua tu, orang beriman dia tetap bersama Allah. Dia tetap bersama Allah. Bukan maknanya dia bersama Allah, dia berserah tak buat apa-apa. Dia buat. Dia sediakan makanannya, dia sediakan minumannya, dia sediakan tempat tinggalnya, mungkin tempat keselamatan dia untuk lari. Kalau diancam akidahnya, nyawa dia ada tempat dia boleh lari duduk di gua mana ke, dia ada persiapan, semua persiapan. Tetapi hatinya bergantung kepada Allah. Sebab itulah apabila kita bersama Allah, maka keyakinan itu akan mendatangkan perkara yang di luar daripada kebiasaan. Inilah disebut ma'unah dan karamah. Ini disebut ma'unah dan karamah. Ma'unah ni apa? Pertolongan yang Allah bagi kepada orang yang beriman. Pada orang yang beriman. Mungkin dia tak sampai tahap awliya Allah, mungkin dia tak sampai tahap kepada orang yang membantu agama Allah, tapi dia beriman, yakin dengan Allah, maka Allah bagi ma'unah pada dia. Ma'unah ni apa? Pertolongan. Dan pertolongan ni benda yang ghaib, pertolongan yang kita kata mencari adat.
di luar daripada kebiasaan adat biasa, di luar. Dan kemudian karamah bagi awliya Allah, orang yang berjuang pada jalan Allah tu, Taifah Mansurah, Al-Mahdiyin, mereka yang berjuang tadi, maka Allah bagi karamah pada mereka. Ini awliya Allah. Tak takut. Kenapa nak takut? Kalau mati memang dah ajal. Jangan kita kata saya ni nanti mati, kan? Nanti mati. Mati memang dah ajal, dah tetap dah. Wa kulli ummatin ajal. Setiap umat itu mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah. Maka apabila sampai waktu ajal mati, tidak akan lambat walaupun sesaat, tidak akan cepat walaupun sesaat. Jadi kenapa nak bimbang mati? Yang kita bimbang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk, itu kita bimbang. Yang bimbang mati dalam keadaan terputus daripada Allah, itu kita bimbang. Kita tak ingat Allah masa kita meninggal dunia, itu kita bimbang. Tak boleh sebut kalimah syahadah masa meninggal dunia, itu kita bimbang. Sebab mati confirm mati. Memang mati itu dah tetap dah. Allah dah tetapkan dah bila kita mati. Kalau kita mati tahun ni lah kita mati. Kawan-kawan saya ramai dah mati dah, meninggal dunia dah. Yang baik-baik ramai meninggal dunia. Saya rasa untunglah kamu wahai sahabat mati dahulu sebelum datang Dajjal. Mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan berjuang. Dia tak berdepan dengan Al-Masih Dajjal. Kita ni tak tahu lagi macam mana. Kan, dia dah mati, nampak berjuang lah, bagus lah, alhamdulillah, mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal, alhamdulillah. Kita tak tahu. Tapi pasti tak mati. Yang kita bimbang, mati kita dalam keadaan terputus daripada iman, wa'iyazbillah min zalik. Terputus daripada Islam, itu yang kita bimbang. Maka sedarlah bahawa tangan-tangan musuh bagi orang beriman, dia akan mendatang, menyebabkan pertolongan Allah datang. Tapi apa syaratnya? Apa syarat kita nak dapat pertolongan Allah ni? Syaratnya ialah kita sentiasa memelihara perintah Allah. Memelihara perintah Allah. Apa Allah suruh, kita buat semua. Buat semua. Apa Allah larang, kita tinggalkan. Yang wajib, kita tahu benda wajib, buat. Yang benda tidak wajib, yang haram, kita tinggalkan. Benda sunat, berlumba-lumba kita buat. Sebab kita nak rindu nak jumpa Allah. Yang harus, kita berhati-hati. Jangan sampai yang harus itu merosakkan sunat dan yang wajib. Yang makruh, kita tinggalkan juga. Yang haram, kita benci. Takut tercebur ke haram. Syubhat, tinggalkan. Syubhat ni, kita tak tahu haram ke halal. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, tapi tengah-tengah tu ada syubhah, dia panggil syubhah. Syubhah ni tak tahu boleh ke tak boleh. Hak ni kita tinggalkan juga. Nabi kata tinggal. Kita tengok contoh berlaku kepada Nabi Musa AS. Kita dah bincanglah bagaimana Nabi Musa AS yang telah dikejar sehingga ke tepi laut, bergelombang, tentera-tentera musuh mengejar mereka. Maka para sahabat Nabi Musa kata apa? Tengok tentera ratus ribu datang nak tangkap, nak bunuh ni. Aduh, dia kata, aduh. Tertangkaplah kita sekarang. Tertangkaplah kita. Habislah kita Musa. Depan ni laut. Belakang Fir'aun dan tentera dia. Kita nak pergi macam mana ni? Dah laut dah ni. Maka apa kata Musa AS dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. Allah rakamkan perbualan di antara Musa dengan pengikut dia. Apa kata dia? Saya bacakan. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sekali-kali kita tidak akan tersusul, tidak akan tertangkap. Kita tak akan tertangkap. Sesungguhnya Tuhanku. Dia sebut Tuhanku, dia tak sebut Tuhan kita. Tuhan kami, tidak. Tuhanku berserta dengan aku. Jadi nak sebut sini Nabi Musa, kenapa Nabi Musa kata Tuhanku berserta dengan aku? Tapi Rasulullah SAW kata dengan Abu Bakar As-Siddiq, innallaha ma'ana, kan? Sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan itu Allah bersama kita. Tapi kenapa Musa kata Tuhanku bersama aku? Tuhanku bersama aku, maknanya tak bersama dengan Bani Israel. Kenapa? Ya. Kerana Bani Israel belum lagi duduk di dalam tarbiyah sepenuhnya. Ini huraian para ulama kita.
Mereka baru ikut Musa. Ikut sebab nampak Musa ni betul ni, okey ni. Dia dah menang lawan Fir'aun ni. Sihir dia semua, kalah Fir'aun. Sebenarnya sihir dia punya mujizat dia menang. Kita kena ikut dia. Tapi belum duduk betul-betul di dalam tarbiyah. Macam mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila sebut innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kerana Abu Bakar sudah pun duduk dalam tarbiyah secara sepenuhnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel, kejap datang, kejap tak. Kejap datang, kejap tak. Kejap ikut, kejap tak. Dia macam itu, taraddud. Ini huraian para ulama. Jadi maknanya kita hari ni kadang-kadang kita ikut dengar kuliah, kadang-kadang gantikan dengan Bollywood. Kadang-kadang gantikan dengan Korea, cerita Korea kan. Saya tengok muka Ustaz Nur Azman ni boring lah. Kita tengok cerita Korea sikit, handsome sikit Korea kan. Tengok Korea pula kan. Tengok Korea rasa kosong lah kan. Tak boleh lah, kena tengok pula Ustaz Nur Azman pula kan. Lepas tu boring lah muka dia ni kan. Tengok cerita Bollywood pula, Hindustan. Tengok Hindustan nyanyi-nyanyi seronok-seronok. Lepas tu astagfirullahaladzim, aku buat jahat. Patah balik kepada dan tengok pula kuliah Ustaz Nur Azman. Contoh kan. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap sekedar dengar betul-betul, kejap tidur. Kita tak serius. Kita belum duduk dalam tarbiyah lagi. Kita baru duduk di tepi-tepi dalam tarbiyah. Belum proses lagi. Jadi, Tuhanku berserta aku, kata Musa. Tuhanku berserta aku. Kalau Nabi sebut pada Abu Bakar, Tuhan kita, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Maknanya, kenapa? Ulama hurai. Setiap perkataan tu mesti ada makna dia. Maka ulama gambar-gambar, tafsir kata apa? Kan? Sebab Bani Israel ni, degil ni, kejap ikut, kejap tak ikut, kejap ikut, kejap tak ikut. Ni macam sekarang tengok Israel ni. Zionis ni lebih lah. Kan? Kejap ada, kejap tak ada. Jahat, akhirnya bunuh. Nabi-Nabi dia bunuh. Kan? Sebut kat sini, Abu Bakar dah bersama dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam tarbiyah. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Iman dia, kan, kalau digabungkan semua iman-iman yang ada di Madinah, kata Nabi, iman Abu Bakar lebih berat daripada iman semua sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Itu imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebab tu kata Nabi Musa, sesungguhnya kita tidak akan terkejar, tidak akan tertangkap. Tuhan aku beserta aku. Maka dia akan memberi petunjuk kepada aku. Inilah perkara. Sehingga mereka dah sampai ke tepi laut. Sampai kat tepi laut, Fir'aun dah nampak dah. Asap dah naik tinggi dah, dia punya debu dia naik tinggi dah. Ratus ribu kejar nak bunuh orang-orang Bani Israel. Maka dah sampai tepi laut, Nabi Musa AS tak tahu apa, Allah perintah ketuk tongkat tu dengan laut dia, ketuk. Maka dia ketuk benda yang mencari adat, benda yang luar biasa. Tak sangka tiba-tiba laut terbelah, terbelah membentuk jalan. Maka jalan sampai hujung sana, pantai seberang. Tentera Fir'aun dah dekat dah. Dah tengah-tengah tu, Allah tutup semula laut tadi, mati dengan Fir'aun mati. Mencari adat tak? Mencari adat. Satu yang luar biasa. Kenapa? Kerana musuh yang menyerang luar biasa. Musuh yang menyerang luar biasa nak bunuh ni, Fir'aun. Kita macam mana? Sama juga. Kita akan berdepan dengan Dajjal. Dajjal ni jahat dia tu luar biasa. Fitnah ni luar biasa. Kita baru berdepan dengan COVID-19 pun kita dah rasa susahnya. Ramai yang ada bunuh diri, macam-macam. Belum lagi serangan-serangan yang lain. 5G keluar besok, tengok lagi ramai mati. Keluarlah benda-benda macam ni. Lagi satu. Jadi apakah yang boleh menyelamatkan kita ni? Kalau ikut logik memang tak ada lah. Tetapi Allah ada. Allah ada. Jadi inilah subhanallah. Musa berjalan di laut. Maknanya tempat laut tu dah dibelah, berjalan di lautan. Sedangkan dia yakin Allah pasti menyelamatkan, menyelamat dan membantunya. Jadi kita ni yakin tak Allah selamatkan kita? Kita yakin tak Allah akan selamatkan kita? Kita yakin tak Allah akan lindung kita? Kita yakin tak Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita? Sama ada yang kita sangka atau tidak sangka. Tak yakinlah Ustaz. Tak yakin. Kenapa tak yakin?
Sebab masih banyak dosa yang kita sayang, masih banyak haram yang kita buat, masih banyak yang wajib yang kita tinggalkan. Kita masih meletakkan diri kita di luar daripada tarbiyah, di luar daripada Quran. Sebab tu kita tak yakin. Sebab tu saya sebut beberapa kuliah lepas, al-haqqul yakin. Haqqul yakin ini ialah proses kita nak mengamalkan Quran. Itu haqqul yakin. Jadi sebab tu kita lihat sini, kenapa kita tak yakin? Kenapa masih lagi takut dalam hati kita ni? Takut. Boleh ke? Tak boleh ke? Macam mana ni? Takut. Sedangkan Allah gambarkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya apa tu? Awliya Allah, mereka yang membantu agama Allah, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada sedih, duka cita, tak ada. Jadi rupanya orang yang beriman ni, orang yang berjuang ni, Allah campakkan dalam hati dia ketenangan, kekuatan. La khawfun alaihim, tidak ada ketakutan, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita. Kenapa? Kerana dia ikut perintah Allah. Dia ikut perintah Allah. Allah suruh dibuat, Allah larang dia tinggalkan. Dia ikut sikit-sikit semaksimal yang boleh. Maka bila dia pelihara perintah Allah, maka dia yakin Allah akan pelihara dia. Jadi ini satu benda yang kita nak kena rasa dalam hati kita. Bukan kita saja ni, anak-anak semua, isteri kita, suami kita, nak kena rasa. Itu adalah dari sudut Nabi Allah Musa. Nuh macam mana pula Nabi Nuh? Nabi Nuh lagi hebat. 950 tahun, 50 tahun kurang 1000, dia berdakwah siang malam. Semua tak nak ikut dia, tinggal ikut dia 12 orang. Anak dia pun ada yang tak ikut, isteri dia pun tak nak ikut, Nabi Nuh AS macam-macam dibuat, macam-macam, sehingga Allah perintah dia apa? Suatu yang ajaib. Buat kapal, buat bahtera. Buat bahtera di mana? Orang buat bahtera tepi laut, tepi sungai. Dia buat bahtera di gurun, atas gunung, di gurun tu, gurun Sahara tu, dibuat kat situ. Orang semua gelak. Orang buat kapal dekat tepi laut, buat kapal dekat sungai. Tak, ini buat kat gurun tempat yang tinggi, lepas tu ada bukit. Kemudian dia buat kapal pula, bukan dia buat kapal cari kayu apa semua, pergi kat dekat apa nama di DIY hardware store minta. Tak, dia kena buat sendiri semua. Pokoknya kena tanam pokok. Kayunya tu pokok tu ditanam. Allah perintah tanam. Buat dekat gunung, dekat gurun Sahara. Tengah-tengah gurun, mana ada air. Semua orang gelak, dia dah gila ni orang ni dah gila. Dulu cakap dia Rasul Allah, dia cakap dia Nabi, tapi sekarang dah gila, semua gelak. Tiba-tiba berlakulah satu yang mencari adat. Hujan, air keluar daripada bumi, air keluar turun daripada atas langit, sehingga naik banjir. Tiba-tiba kapal itulah yang menyelamatkan orang beriman. Ini benda yang kita kata, benda yang pelik, yang ajaib, satu yang tidak disangka-sangka. Tak sangka, siapa sangka? Tapi itu berlaku kepada siapa? Kepada orang yang memelihara perintah Allah. Orang yang pelihara perintah Allah. Lepas tu kita hari ni, orang nak cakap apa, cakaplah. Tapi kita tetap dengan Islam dan iman kita. Kita buatlah apa yang boleh buat. Kita kena beramal. Sebelum Dajjal keluar ni, kita kena beramal. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana, kan, adakah kita masih lagi nak mengatakan bahawa Allah tidak melihat kita? Adakah kita masih lagi nak mengatakan bahawa aku dah tak ada harapan dah, mesti kena punyalah, mesti kena cocok lah, mesti kena ni lah, mesti kena tu lah, mesti habislah. Adakah kita masih lagi merasakan bahawa kita tidak ada harapan, sedangkan orang yang berputus asa itu ialah orang yang tidak beriman? Sampai bunuh diri hari ni, kan? Hari ni bunuh diri bukan sikit, ramai. Orang yang putus asa sampai keluar daripada pegangannya, ikut Dajjal, ikut pegangan Dajjal, pendirian Dajjal, ikut
musuh Islam. Orang Yahudi, Nasara yang memimpin WHO, ikut. Yang memimpin United Nations, ikut. Walaupun benda tu tak baik. Kalau baik tak apalah. Kalau benda yang diajak tu benda yang baik, yang soleh, tak apa. Kalau benda tak baik, janganlah ikut. Ikut kenapa? Kalau tak, habis pangkat saya, habis gaji saya, habis kerja saya. Kita ikut saja. Kenapa kita ikut? Sebab kita tidak meletakkan harapan kita pada Allah. Ar-Raja kita letak pada manusia. Kita letak pada bos kita. Kita letak pada syarikat kita. Harapan kita letak pada makhluk. Maka Allah tidak akan tolong kita. Siapa yang meletakkan harapannya pada makhluk, maka Allah tidak akan tolong kita. Allah akan biarkan. Allah akan biarkan. Sebab tu kita nak kena tengok balik. Dan bagaimana musuh lagi kuat musuh. Lagi kuat cengkaman dia, lagi kuat paksaan dia, ancaman dia, lagi kuat perkara yang dibuat ke atas kita, perancangan jahat dia, maka lagi kuatlah pertolongan Allah akan datang. Syarat apa? Syaratnya duduklah dalam tarbiyah, duduklah dalam dakwah, duduklah dalam jihad. Hidup bersama-sama orang yang mendapat hidayah Allah, Al-Mahdiyin. Hidup bersama-sama kelompok-kelompok yang ingin berubudiyah kepada Allah. Itu syaratnya. Itu je. Peliharalah perintah Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Jadi bila kita tahu yang ini rahsia ni, yang orang majoriti tak tahu. Kita rasa kita dah tahu, hadis ni pernah dengar dah, kita pernah bincang banyak kali. Contohnya kan, oh aku dah tahu dah, ada hafal dah pun hadis ni. Tapi hakikatnya hati kita tak yakin lagi. Jadi soalan saya pada petang ini untuk kita jawab sama-sama, masih adakah lagi harapan kita kepada makhluk? Adakah harapan kita ni kita letak pada makhluk, sehingga kita takut kehilangan makhluk, kehilangan dunia, kehilangan kawan-kawan, kehilangan pekerjaan? Walaupun akibat daripada kita memilih dunia tadi, kita akan kehilangan Allah. Masih takutkah kita pada ancaman musuh ketika mana Allah yang maha berkuasa menguasai segala-gala yang ada? Masih adakah dalam hati kita rasa takut, rasa sedih, bimbang? Maka pada hari ini kita beristighfar, kita bersihkan, mentauhidkan pada Allah diri kita semula, kita mengesahkan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi pada hari ini, jangan sedih-sedih, jangan rasa lemah, jangan putus asa, jangan kecewa. Susahlah Ustaz, saya seorang-seorang, satu keluarga semua tolak saya seorang aja yang bersama dengan kefahaman ini. Kemudian saya pun, orang kerja pun nak buang saya dah tak boleh buat apa. Saya seorang-seorang ya Ustaz. Rasailah bahawa Allah maha berkuasa. Pujuk hati kita tu, kena pujuk tu. Kalau kita rasa sedih, kita belum lagi rasa Allah inilah yang maha berkuasa. Kita rasa kehilangan demi kehilangan. Kita tak rasa kalau kita hilang Allah. Tak apa, susah sikit, pelan-pelan. Kita minta pada Allah, Allah akan bagi. Janji Allah, Allah akan tolong kita. Syarat dia jaga perintah. Itu je. Jaga perintah Allah seluruhnya, secara menyeluruh, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang perkara-perkara yang penting untuk kita sebagai amalan kita. Kita nak timbulkan perasaan sedih kita, takut kita, harap kita, bergantung kita, bahagia kita, tenang kita, semuanya itu kita nak ikat dengan Allah. Kalau sedih, kita nak ikat dengan Allah. Macam mana sedihnya? Ya Allah, aku susah, ya Allah, aku payah ni, banyak ujian. Ya Allah, aku bimbang, aku terkeluar daripada orang beriman, aku terkeluar daripada Islam, aku terkeluar daripada ubudiyah pada Kau. Ya Allah, sedih. Kalau kita tak mampu, kita minta ke Allah, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, berilah kekuatan pada aku, ya Allah. Menangis kat dia, sedih, menangis kat dia. Kalau kita rasa nak bergantung harap, kita letakkan, minta ke Allah, cakap dengan Allah, ya Allah, harapan aku hanya pada Engkau, ya Allah. Aku hanya bergantung, bertawakal pada Engkau, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Hanya Engkau lah tempat bergantung. Engkau tempat bergantung. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Minta ke Allah. Masa tu nak nangis, nangislah.
takut Allah kan? Allah biarkan kita kan dosa kita banyak. Kemudian kalau kita nak rasa tenang, bahagia, kita tenang. Ya Allah, Engkau bagi aku susah, Engkau bagi aku payah hari ini. Ya Allah, aku tenang, aku sabar. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, aku reda. Ya Allah. Bila kita reda tu, maknanya kita tenang bersama dengan qada dan qadar. Aku reda, Ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islam medina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Ulang-ulang. Baca banyak-banyak. Bila kita baca tu, insya-Allah, malam mati kita malam tu, katalah kita baca petang ni lepas asar ya. Raditu billahi rabba wa bil islam medina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Kita baca 3 kali. Tiap petang baca 3 kali. Tiba-tiba malam kita mati. Maka Allah gambarkan siapa yang redha kepada aku disebut ni, maka dia mati, Allah redha dia. Ni besar ni hadis Nabi ni. Siapa yang redha kepada aku, petang tu disebut raditu billahi rabba bil islam medina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Aku redha dengan Engkau ya Allah sebagai Tuhan aku. Aku redha dengan Islam sebagai agama aku. Aku redha Muhammad sebagai nabi, rasul aku. Siapa yang sebut ni 3 kali kata Nabi, malam dia mati, maka dia mati dalam redha Allah. Allahu akbar. Allah redha kita, apa lagi anak? Siapa yang baca ketika subuh, lepas subuh baca, waktu pagi subuh baca raditu billahi rabba wa bil islam medina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Baca 3 kali pagi. Tiba-tiba tengah-tengah hari aksiden, mati dia sampai ajal, maka Allah redha dia. Nampak? Ini Allah ajar kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyakkan doa, banyakkan baca. Siapa yang sedih-sedih sangat baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa kahri rijal. Ini dalam surat. Baca banyak-banyak. InsyaAllah hati yang sedih akan diganti dengan tenang, gembira. Baca banyak. Allah ajar kita melalui Rasulullah banyak doa. Antara juga Allah jawab, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini apa? Penghulu istighfar. Baca 3 kali. Asar, lepas asar ni baca. Atau maghrib baca 3 kali. Jadi kalau mati malam-malam, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita. Siapa yang baca dengan yakin penghulu istighfar, mati dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah diampunkan dosa dia. Sebab tu dia panggil penghulu istighfar. Dalam maksurat ada. Al-Maksurat Asad Al-Banna. Baca. Baca. Jadi bila kita baca tu sebenarnya kita meletakkan harapan kita, kan, pergantungan kita, sedih kita, takut kita, tenang kita, bahagia kita, semua kita letakkan kepada Allah, ikat kepada Allah. Maka jadilah kita hamba Allah, bukan hamba makhluk. Ini rahsia kekuatan-kekuatan orang beriman. Kita di akhir zaman kena bina ni. Ni kena bina. Sebab tu saya ulang-ulang supaya kita boleh hadam, kita boleh orang putih panggil digest. Kita boleh menghadamkannya, kita boleh menjadikannya sebagai satu yang kita rasai. Saya ulang-ulang benda ni. Nampak macam sama tapi tak sama. Itulah tarbiyah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah beri kekuatan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan ada satu Zoom. Saya cadang buat satu Zoom hari, mungkin hari Ahad, Sabtu dan Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad. Salah satu Zoom tu ialah amalan-amalan untuk mereka yang ada saka dan mereka yang ada sihir. Yang ada sihir, yang punya orang yang menyihir kita lah. Jadi apa amalan-amalannya, insya-Allah kita akan buat sama-sama. Tapi dalam bentuk Zoom lah, kita akan baca sama-sama, bukan dalam bentuk FB ni. Jadi kita akan buat insya-Allah Jumaat malam, ataupun Sabtu malam, ataupun Ahad malam atau pagi. Tengok macam mana. Nanti tengok dia punya pengumuman dia. Jadi mudah-mudahan kita nak jadikan amal. Kita akan buat secara bersama-sama, baca beramai-ramai bersama-sama. Mudah-mudahan ada barakah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatika wa taqat ala ta'atika wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Tawasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum selalu insyaAllah.